Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 8 Membina Kemakmuran Negara dengan tajuk kecilnya Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru atau singkatannya DEB. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru, ada 8 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, pembangunan wilayah. Yang kedua, pemilikan modal saham. Yang ketiga, pendidikan tenaga kerja mahir. Yang keempat, peranan agensi kerajaan. Yang kelima, felda dan pembangunan tanah. Yang keenam, pengenalan industri kecil dan sederhana. Yang ketujuh, rancangan buku hijau. Dan yang ke-8, taraf hidup rakyat ditingkatkan. Okay, dia punya formula untuk 88 pelaksanaan dasar ekonomi baru ni ialah wanita muda didik anak felda industri buku teks. Wanita muda didik anak felda didik tentang apa? Tentang industri buku teks. Jadi formulanya wanita muda didik anak felda industri buku teks. Okey, tengok perangan formula. Wanita merujuk kepada wilayah. Wanita dengan wilayah persamaan pada huruf W di depan. Jadi wanita, wilayah. Muda merujuk kepada modal, persamaan pada huruf M di depan. Didik merujuk kepada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Jadi didik merujuk kepada pendidikan, iaitu pendidikan tenaga kerja mahir. Anak merujuk kepada agensi, persamaan pada huruf A di depan. Felda merujuk kepada felda juga. Industri merujuk kepada industri juga, iaitu industri kecil dan sederhana. Buku merujuk kepada buku juga, iaitu rancangan buku hijau. Dan last sekali, teks merujuk kepada taraf, persamaan pada huruf T di depan. Jadi pelaksanaan dasar ekonomi baru semua ada berapa? Ada 8 pelaksanaan. Formulanya, wanita muda didik anak felda industri buku teks. Wanita merujuk kepada wilayah, iaitu pembangunan wilayah. Muda merujuk kepada modal saham, iaitu pemilikan modal saham. Didik merujuk kepada pendidikan tenaga kerja mahir. Anak merujuk kepada agensi, iaitu agensi kerajaan. Felda merujuk kepada felda juga. Industri merujuk kepada industri kecil dan sederhana. Buku merujuk kepada rancangan buku hijau. Dan teks merujuk kepada taraf hidup rakyat ditingkatkan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pembangunan wilayah dulu. Ada 2 pembangunan wilayah dilaksanakan. Yang pertama, pembangunan industri dan bandar baru. Pembangunan industri dan bandar baru ni di bawah rancangan UDA. UDA ni singkatan bagi Perbadanan Pembangunan Bandar. Contohnya seperti di Bandar Tun Hussein On Ceras dan Bandar Baru UDA di Skudai. Yang kedua adalah pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Contohnya Kesedar, iaitu Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Kemudiannya Kejora, iaitu Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Kemudiannya Dara, iaitu Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara. Dan last sekali ke tengah, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Jadi semua sekali ada berapa pembangunan wilayah? 2 pembangunan wilayah, iaitu pembangunan industri dan bandar baru dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Pembangunan industri dengan pembukaan tanah. Dia punya formula, duda sedar kejar dara ke tengah. Tengok perangan formula. Duda merujuk kepada uda. Sedar merujuk kepada kesedar. Kejar merujuk kepada kejora, persamaan pada huruf K-I-J dengan R di belakang. Kejar, kejora. Dara merujuk pada dara juga. Ketengah merujuk kepada ketengah juga. Jadi semua sekali ada berapa rancangan pembangunan wilayah? Ada 2 rancangan. Yang pertama, pembangunan industri dan bandar baru. Dan yang kedua, pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Kalau pembangunan industri dan bandar baru adalah UDA. Kalau pembukaan tanah untuk getah dan kelapa sawit, Kesedar, Kejora, Dara dan juga Ketengah. Jadi formulanya, duda sedar kejar dara ke tengah. Duda adalah pembangunan industri. Sedar kejar dara ke tengah itu adalah pembukaan tanah untuk getah dan kelapa sawit. Ingatlah, ada 2 pembangunan wilayah. Yang pertama, pembangunan industri dan bandar baru. Yang kedua, pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Okey, yang kedua adalah pemilikan modal saham.
Pemilikan modal saham syarikat perdagangan Bumiputera diperkenalkan untuk meningkatkan taraf hidup dan jumlah pendapatan Bumiputera. Jadi pemilikan modal saham ni kepada Bumiputera. Contohnya mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera melalui Permodalan Nasional Berhad, singkatannya PNB. Jadi pemilikan modal saham untuk Bumiputera, yang pertama adalah PNB, yang kedua adalah Amanah Saham Nasional ataupun singkatannya ASN, dan yang ketiga adalah Amanah Saham Bumiputera. Ingatlah, semua pemilikan modal ni adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan menambah pendapatan Bumiputera. Manakala pemilikan modal saham untuk bukan Bumiputera adalah Amanah Saham Malaysia. Malaysia ni untuk semua rakyat Malaysia, termasuklah bukan Bumiputera. Jadi semua sekali ada berapa pemilikan modal saham untuk Bumiputera? Ada 3. PNB, ASN dengan ASB. Manakala untuk bukan Bumiputera adalah ASM, Amanah Saham Malaysia. Tujuan pemilikan modal saham ni ada 2 tujuan. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup, dan yang kedua, menambah pendapatan. Okey, yang ketiga, pendidikan tenaga kerja mahir. Langkah kerajaan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi bidang pertanian dan juga perindustrian. Langkah yang pertama, kerajaan memperkenalkan mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah. Yang kedua, pendidikan menengah atas di peringkat sekolah menengah dibahagikan kepada 2 jurusan, iaitu akademik dan vocational. Kemudiannya sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM, dan Universiti Institut Teknologi MARA ataupun UiTM diperkenalkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang di semua institut pengajian tinggi, UTM dan juga UiTM. Ini anak, pendidikan tenaga kerja mahir ini bermula dengan mata pelajaran kemahiran hidup. Kemudiannya pendidikan peringkat menengah atas dibahagikan kepada 2 jurusan, iaitu akademik dengan vocational. Kemudian baru ditubuhkan institusi pengajian berkaitan dengan kemahiran seperti politeknik, maktab perguruan teknik, UiTM dengan UTM. Okey, yang keempat, peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk, yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi untuk menambah pendapatan rakyat. Yang kedua, membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua kaum. Tengok, ada 4 peranan agensi kerajaan dalam membantu rakyat pelbagai kaum. Yang pertama, menyediakan peralatan. Yang kedua, menyediakan biji benih. Yang ketiga, menyediakan kemudahan pinjaman. Dan yang keempat, menyediakan perkhidmatan nasihat. Tengok contoh agensi kerajaan. Yang pertama, LPN, iaitu Lembaga Beras dan Padi Negara. Yang kedua, LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang ketiga, LKM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan yang keempat, RISDA, iaitu Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah. Okey, seterusnya kita lihat Felda dan pembangunan tanah. Peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, singkatannya Felda, dan pembangunan tanah ada 3 peranan utama. Yang pertama, membuka tanah baru untuk pertanian. Yang kedua, penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke tanah baru, di mana mereka diberi tanah seluas 10 ekar untuk membuat rumah kediaman dan tanam getah serta kelapa sawit. Di tanah baru tersebut disediakan kemudahan seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda untuk mengubah taraf hidup mereka. Yang ketiga, bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membuka tanah baru untuk pertanian. Contohnya, Felda bekerjasama dengan Yayasan Sabah untuk membuka tanah Felda di wilayah Sahabat, di Lahad Datu, dan Felda Umas di Tawau. Selain itu juga, Felda bekerjasama dengan SALCRA, iaitu Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority, singkatannya SALCRA, untuk membuka ladang kelapa sawit. Okey, seterusnya pengenalan industri kecil dan sederhana ataupun singkatannya IKS. IKS ini merujuk kepada industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Ingatlah, IKS ni modal kecil, tenaga kerja tak ramai. Tujuan atau pematlaman IKS adalah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran ataupun menambah pendapatan. Meningkatkan taraf hidup dengan pendapatan. Okey, ciri-ciri IKS. Yang pertama, meliputi kraftangan, makanan, pakaian dan inap desa. Pinjaman insentif dan nasihat diperoleh melalui Bank Bumiputera,
Perbadanan Nasional Berhad ataupun singkatannya PNB. Kemudian Bank Pertanian Malaysia, kemudiannya bertukar kepada nama Agrobank. Seterusnya skim pinjaman khas pertanian dan last sekali Amanah Ikhtiar Malaysia. Antara IKS yang berjaya, yang pertama Ramli Food Processing Sdn Berhad, yang kedua Faiza Marketing Sdn Berhad dan yang ketiga Best Farm Corporation. Okey, seterusnya adalah rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau ni peringkat kebangsaan dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada 20 Disember 1974. Ada dua matlamat. Yang pertama menambah pendapatan rakyat. Yang kedua menambah pengeluaran bahan makanan agar cukup keperluan negara. Nama perancangan buku hijau. Buku hijau ni berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, berkaitan dengan pertanian. Tengok antara langkah pelaksanaan ataupun aktiviti rancangan buku hijau memberi tumpuan kepada penggunaan tanah sepenuhnya dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan juga projek kecil yang lain. Yang rancangan buku hijau ni lebih kepada penggunaan tanah sepenuhnya, sama ada untuk pertanian ataupun penternakan. Dan last sekali, taraf hidup rakyat ditingkatkan. Taraf hidup rakyat ditingkatkan di dua kawasan iaitu bandar dengan luar bandar. Kita lihat bandar dulu. Untuk bandar, penduduk di bandar menghadapi masalah. Yang pertama, kemiskinan kerana pendapatan yang rendah dan yang kedua, mempunyai masalah perumahan. Tengok antara langkah kerajaan mengatasinya ada dua langkah. Yang pertama, memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan bagi membuka banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rakyat pelbagai kaum. Jadi kerajaan membuka pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan. Yang kedua, menyediakan pelbagai kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks, makanan tambahan kepada pelajar miskin dan juga program rumah murah. Dan yang terakhir adalah luar bandar. Tumpuan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa sawit, nelayan, buruh dan penduduk kampung baru. Antara langkah kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan luar bandar, yang pertama membangunkan gerakan koperasi yang sedia ada. Yang kedua, melaksanakan pelbagai program seperti penerokaan tanah baru, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan juga pusat kemajuan peladang. Okey, itu sahaja. Jadi semua sekali ada berapa langkah pelaksanaan dasar ekonomi baru? Ada 8 langkah dia punya formula. Wanita muda didik anak faedah industri buku teks, iaitu pembangunan wilayah, pemilikan modal saham, pendidikan kemahiran, agensi kerajaan, peranan agensi kerajaan, peranan faedah, industri kecil dan sederhana diwujudkan, kemudiannya rancangan buku hijau dan last sekali, taraf hidup rakyat ditingkatkan sama ada di bandar dan juga luar bandar. Okey, kita lihat contoh soalan objektif. Soalan tanya, bagaimanakah dasar ekonomi baru dilaksanakan? Tengok pilihan jawapan. 1 Roma pembangunan bandar, 2 Roma mewujudkan rancangan buku hijau, 3 Roma pengenalan industri kecil dan sederhana, 4 Roma memperkenalkan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Okey, pilihan jawapan A12, B14, C23 dan D3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 2 dan 3 C. Pandainya. Okey, soalan nombor 2 tanya, antara berikut yang manakah merujuk kepada rancangan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit? Tengok pilihan jawapan. 1 Roma Uda, 2 Roma Dara, 3 Roma Kejora dan 4 Roma Salkra. Okey, pilihan jawapan A12, B14, C23 dan D3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 2 dan 3 C. Pandainya. Okey, soalan nombor 3. Antara berikut yang manakah merujuk kepada pemilikan modal saham Bumiputera dalam DEB? Okey, 1 Roman Pelaburan Hartanah, 2 Roman Amanah Saham Malaysia, 3 Roman Amanah Saham Nasional dan 4 Roman Pemodalan Nasional Berhad. Okey, pilihan jawapan A12, B14, C23 dan D3 dan 4. Okey, mana satu jawapan yang betulnya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, 3 dan 4. Tahniah cikgu ucapkan.
Okey, soalan nombor 4. Apakah peranan Felda dalam DEB? 1. Roma menubuhkan koperasi. 2. Roma membuka tanah baru untuk pertanian. 3. Roma memindahkan penduduk bandar yang miskin. 4. Roma mewujudkan syarikat kerjasama di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Okey, pilihan jawapan A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapan yang betul pada cikgu? Ya, A 1 dan 2. Pandainya. Okey, soalan yang kelima. Apakah masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar dalam DEB? A. Pekerjaan, B. Pendidikan, C. Perumahan dan D. Perniagaan. Okey, jawapan yang tepat pada cikgu? Ya, C. Perumahan. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu, dia tanya, nyatakan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Apa kehendak soalan? Pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Pelaksanaan dasar ekonomi baru ialah dengan membuat pembangunan wilayah, titik. Lepas titik, ingat nak, wajib letak penanda wacana. Selain itu, seterusnya di samping itu. Di sini cikgu nak ajak penanda wacana menggunakan number, iaitu kedua. Mengapa start kedua? Sebab kita masuk isi yang kedua. Kedua, koma, pemilikan modal saham. Lepas kedua, ketiga, memberikan pendidikan tenaga kerja mahir. Kemudian yang keempat, peranan yang dimainkan oleh agensi kerajaan. Ada lagi tak pelaksanaan dasar ekonomi baru? Ada lagi, ingat balik formula. Wanita muda didik anak Felda industri buku teks. Anak dah, iaitu agensi kerajaan. Felda merujuk kepada kelima. Felda dan pembangunan tanah. Kemudiannya keenam, industri kecil dan sederhana diperkenalkan. Ketujuh, rancangan buku hijau. Dan last sekali ke-8, taraf hidup rakyat ditingkatkan. Okey, soalan B. Bagaimanakah pelaksanaan dasar ekonomi baru dalam soalan 1A dilakukan? Apa kehendak soalan? Pelaksanaan dasar ekonomi baru yang telah kita bincangkan dekat soalan A tadi. Okey, untuk memulakan jawapan seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Pelaksanaan dasar ekonomi baru melalui pembangunan wilayah dilakukan dengan membuat pembangunan industri dan bandar baru seperti Uda dan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit seperti Kesedar dan Kejora. Okey, titik. Lepas titik macam mana nak masuk isi yang kedua? Ingat nak menggunakan number. Jadi kedua, koma. Pelaksanaan DEB melalui pemilikan modal saham ialah menubuhkan pemilikan modal saham syarikat perdagangan Bumiputera untuk meningkatkan taraf hidup dan jumlah pendapatan Bumiputera. Contohnya mewujudkan PNB dan ASN. Lepas kedua, ketiga, pelaksanaan DEB melalui pendidikan tenaga kerja mahir adalah untuk memenuhi bidang pertanian dan perindustrian. Contohnya memperkenalkan mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah dan mewujudkan politeknik. Lepas ketiga, keempat, pelaksanaan DEB melalui peranan agensi kerajaan ialah memberi bantuan peralatan, kemudahan pinjaman, biji benih dan khidmat nasihat untuk memperbagaikan kegiatan ekonomi bagi menambah pendapatan rakyat. Contoh agensi kerajaan seperti LPN, Bernas dan juga LPP. Okeylah, sekali kita lihat soalan kebat, soalan C. Berikan cadangan anda bagi meningkatkan kemajuan ekonomi negara. Apa kehendak soalan? Cadangan bagi meningkatkan kemajuan ekonomi negara. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Cadangan saya bagi meningkatkan kemajuan ekonomi negara ialah membeli barangan buatan Malaysia. Jadi isinya membeli barangan buatan Malaysia. Contohnya membeli kereta Proton Saga. Kemudiannya huraiannya, ingatlah huraian bermula dengan perkataan hal ini. Jadi hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Last sekali, kesannya kadar pertumbuhan ekonomi negara dapat ditingkatkan. Untuk jawapan bagi soalan kebat yang cikgu ajak mesti dapat perkara. Ada isi, kemudian ada huraian, ada contoh, last sekali ada kesan. Huraian mesti bermula perkataan hal ini. Huraian dengan contoh boleh tukar tempat. Sama ada buat huraian dulu pun boleh ataupun contoh dulu pun boleh. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi cadangan kedua, koma, memperbanyakkan infrastruktur di tempat pelancongan. Huraiannya, hal ini dapat menarik lebih ramai kedatangan pelancong asing ke dalam negara. Contohnya membuat kereta kabel di Gunung Mak Cincang, Langkawi. Last sekali kesannya, berlaku banyak pertukaran mata wang asing dalam negara dan membantu meningkatkan nilai mata wang negara di pasaran antarabangsa. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.